Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak cerita sikit tentang BMW iX4 ataupun lebih tepat lagi kita nak cerita tentang proses penghilangan kereta ni. Jadi ini adalah kereta elektrik pertama BMW lah. Ianya sebuah SUV crossover. Kereta elektrik ni dia punya perbezaan dia ialah dari segi teknikalnya ialah dia tak ada mempunyai enjin dan tak mempunyai tangki minyak lah. Dia pakai elektrik motor dan juga bateri. Jadi kat situ dia punya center of gravity dia rendah. Kita tengok cara dia roll pun ada sikit berbeza. Of course ini tengah tunjuk cara mereka menguji aerodinamik kereta ni. Pembangunan kereta elektrik ni banyak memerlukan fokus kepada aerodinamik kerana akan membantu range ataupun jarak pemanduan. Jadi dari segi pembinaan kita tengok mereka masih lagi menggunakan bahan-bahan yang sama iaitu stamp metal dan juga aluminium dan carbon fiber. BMW punya typical material yang digunakan lah. Okey, ini kita tengok dia punya assembly Ini daripada front structure, rear structure dengan floor. Yang mula-mula dia letak ni adalah floor. Yang ni kita tengok dia letak rear structure ni rasanya. Ya, tu ada lantai dengan tempat letak barang ni. So ini dia punya rear structure. Kemudian dia masukkan front structure. Inilah tempat di mana sistem gantungan, roda, motor semua duduk Dan yang tinggi tu ialah dia punya front bulkhead lah. Jadi ini cara dia sambung welding. Ini pakai laser welding kalau tak silap saya. Terang macam tu laser welding lah tu. Dan kemudian dia angkat bahan-bahan ni. Dari segi bahan binaan, disebabkan kereta elektrik ni dia punya pusat gravity dia lebih rendah dan juga menggunakan elektrik motor depan dan belakang, ada cara dia punya weight distribution tu pula berbeza lah dengan kereta enjin biasa. Sebab kereta enjin biasa ni enjin tu berat dia selalunya berada di depan dan BMW kena guna macam-macam trik lah untuk menghasilkan kereta yang seimbang depan dan belakang. Dia punya aturan berat dia 50% depan dan 50% belakang. Tapi untuk kereta elektrik tak begitu susah lah disebabkan battery pack tu sendiri yang memberikan berat paling besar sikit dalam kereta tu dan duduk di bawah lantai. So itu saja sudah membantu untuk mengimbangkan berat. Dan elektrik motor tu sendiri adalah jauh lebih kecil daripada enjin biasa, enjin pembakaran. So dia punya berat dia tak banyak sangat. So kalau dia nak letak dekat belakang ataupun dekat depan, selalunya tak memerlukan fancy trick lah in terms of material. Kalau dulu BMW kena gunakan macam-macam lah, aluminium dekat depan dengan steel kat belakang just to find the right balance. Tapi untuk kali ni saya rasa dia orang tak perlukan trik-trik sebegitulah. Boleh gunakan material yang seimbang. Kalau nak pakai aluminium depan, belakang pun boleh guna aluminium juga. Dia sampai stage ni kita tengok body in white dah siap. Dia akan mungkin buat pemeriksaan ke apa, saya tak pasti kat sini. Jadi itu nampak macam mengukur lah. Kemudian ini dia tunjukkan welding lagi. Kalau kita tengok selalu kilang kereta welding tu kadang-kadang banyak berapi Banyak berapi tu maksudnya dia punya tip, welding tip tu kotor lah. Yang ni nampak tak ada berapi sangat, welding tip dia bersih lah. So dekat sini dia tengah pasang pintu Pintu ni dia pasang untuk sebelum pergi paint job. Kalau kita pause kejap, kita nampak dekat sebelah A-pillar, bawah A-pillar tu ada macam komponen yang casting lah, bukan komponen yang stamp metal. Jadi disambungkan pula, ni pasang dia punya bahagian belakang. Jadi nampak bahagian hitam kat atas tu Atas tu hitam tu saya tak pasti, mungkin carbon fiber. BMW banyak menggunakan carbon fiber juga dalam dia punya kereta daripada carbon core. Ini tak silap saya, ini carbon fiber juga lagi. Jadi carbon fiber ni macam mana nak lekatkan dekat bahagian logam lain, rasanya menggunakan sejenis gum lah. Ini mungkin dia punya curing process ni pakaikan cahaya ke, tak tahu ultraviolet ke apa ke, tapi dia punya curing process lah. Ini nampak dia tengah pasang gum dekat carbon fiber. Jadi untuk pemasangan body kereta zaman moden saya tak tahu pernah pergi tengok kilang kereta ke tidak, macam-macam cara digunakan lah. Welding, pakai rivet, pakai gum dan juga pakai crimping, macam-macam cara lah. Jadi welding kebanyakannya spot welding ataupun laser welding. Dan kalau gum tu, macam-macam jenis gum lah dia pakaikan, dia bergantung kepada material lah. Macam bumbung ni selalunya akan ada gum kat bahagian bawah sebelum dia welding. Yang ni bumbung kaca ni, so tak ada welding lah. So dia pasang gum dan mungkin ada skru-skru ke apa ke nak pasang lagi untuk panoramic sunroof.
Dan kilang kereta yang canggih selalunya dia akan masukkan body kereta tu dalam jig yang separa bulat ni, di mana ini digunakan untuk membantu mengurangkan stres. Pasal kalau kita nak kena dongak pasang barang-barang, takut silap. Jadi bila macam ni kurang stres dan jadi kurang mistake lah. Kereta tu disengitkan begini. Tak semua kilang kereta macam ni, setengah masih lagi menggunakan cara dongak. Di Jerman memang banyak kilang kereta macam ni lah. Kalau tak silap saya, company macam Mercedes-Benz, BMW, dia orang guna sistem macam ni sejak tahun ujung 80-an hingga awal 90-an dah start menggunakan sistem beginilah. Jadi ni tengok dia punya dalam, bermacam-macam wiring banyak. Dan dashboard ni selalunya sekarang memang mesin pasang lah. Kalau dulu mungkin ada orang kena manually pasang, sekarang ni kebanyakannya mesin yang pasangkan beginilah. Ada memang satu robot besar akan pegang dan masukkan, dan mungkin orang akan pasang skru. Tapi yang ini tampaknya macam mungkin yalah, dia periksa je, nampaknya skru semua dah pasang siap dah. So pemeriksaan dia lakukan. Jadi dashboard ni satu komponen kompleks. Kadang-kadang makan masa sangat lama. Ni dia punya bateri dia dah datang dah. Kita tengok bateri ni memang inilah benda yang paling mahal dan benda yang paling berat dalam kereta elektrik. Ini tempat ni orang panggil mating point lah, tempat kahwinkan body dengan mechanical. Kalau dulu maksudnya kita kahwinkan engine, suspension, depan dan belakang, gearbox semua sekali kat sini lah. Jadi sekarang ni dia orang nak kahwinkan komponen elektrik. Maksudnya ini bateri di sini, kita tengok kita tengah letakkan bateri di atas platform ni. So nampaknya dia pergi ke the next station, membawa battery pack tadi tu. Okey, so dia masukkan battery pack dulu. Nak tengok semua robot-robot tu, 4 sebelah sana, 4 sebelah sini, terus skrukan. Benda tu semua kena pasang elok-elok, tak boleh overtorque kerana benda-benda yang elektrik ni. Pasal takut apa-apa dalam tu bengkok, akan menyebabkan short circuit ataupun menyebabkan undue stress kat dalam tu dan mengacau macam-macam benda lah. Mungkin cooling, mungkin heat distribution. Pasal kalau ada heat sink, beritahu lah kalau you pernah pasang komputer, heat sink tu kena memang betul-betul ngam-ngam pasang. Kalau terlebih terbengkok ke tak apa ke, dia tak optimum cara dia weak away heat. So ni kita tengok dia punya, saya rasa ini front suspension, front suspension dengan motor, dengan ni of course nampak macam double wishbone lah. Ini menggunakan air suspension ni kita nampak. Kemudian dia dah pasang front suspension, dia akan letak the rear suspension unit dekat belakang ni pula. Kemudian dia akan cantumkan lah kepada kereta. Ni rear suspension unit, selalunya lebih rendah. Nampak ni lebih rendah rear suspension unit, selalunya lebih rendah pasal belakang selalunya lah, ini mungkin because of traditional, tempat letak barang ke apa ke, tapi memang selalunya yang depan tu lebih tinggi lah. Mungkin with the new electric car design ni, mungkin yang boleh ubahkan benda ni menjadi lain lagi, disebabkan bentuk suspension dan geometri tu bergantung kepada center of gravity kereta. Kereta elektrik ni center of gravity dia sangat rendah. Kalau dulu disebabkan center of gravity tu agak tinggi, disebabkan enjin tu besar dan duduk keadaan tinggi, mungkin geometri suspension depan tu berbeza, akan angkatkan center of roll bagi dekat sikit dengan center of gravity. Tapi sekarang disebabkan center of gravity rendah, mungkin nak kena turunkan balik center of roll tu lebih dekat. Kalau tidak, mungkin kereta akan rasa pelik. Especially kalau center of gravity rendah pada center of roll, dia punya behavior dia untuk corner akan terbalik. Dia akan lean into a corner, which is quite strange lah. Tapi dan juga ada macam-macam isu-isu lain yang akan berlaku dari segi dia punya car punya behavior yang karakteristik yang mungkin buatkannya tak sedap. Panduan ni kita tengok dia nak cantumkan. Itu dia, suspension depan, belakang semua dikawinkan dan dipasang. Ini satu step yang sangat kritikal. Kena sambung, pastikan semuanya lekat elok, sebab kalau ada any kind of failure kat sini, ke major failure lah kan, suspension failure, salah pasang ke, you cross thread any of these bolts ke apa, memang kira horror story lah. Tapi selalunya benda ni semua dah robotize, jarang ada masalah-masalah begitu lagi lah. Cuma human inspection je. So tengok tu dia punya complexity of the front and rear unit. Sekarang ni belakang tu dah tak ada drive shaft ke belakang, so ada motor unit aja. So lantai tu boleh flat dan ada battery flat lah pun kat tengah-tengah tu. Dan ini membolehkan kereta tu mempunyai center of gravity yang sangat rendah lah, dan juga easier to control the weight distribution depan dan belakang. So di sini kita tengok pergi ke step seterusnya. Selalunya bila dah pasang enjin tu, kereta tu dah nak siap dah lah.
Ni dia pasang balik pintu. Pintu tadi dia dah pasang masa nak sebelum cat. Dah lepas cat dia akan buka balik untuk pasang modul pintu. So pintu punya modul akan pasang kat tempat lain selalunya. Dan di mana dia akan pasang all the door trimming, capping, semua electronic equipment dalam pintu. Dan kini kita tengok bumper pula datang. Kilang kereta banyak pasang in modules, modul besar-besar macam ni. Ni membantulah bila dia orang pasang tu kurang step dalam final assembly. Dia control step dekat the module assembly lah. Kadang-kadang module assembly ni datang daripada supplier. Dia orang dah cat pintu tu, mungkin dia hantar keluar balik untuk pergi pasang modul dan datang balik nanti untuk pasang kat kereta. Samalah dengan bumper ni semua, kadang-kadang datang dalam large module dah siap pasang. So ni pemasangan tayar. Pemasangan tayar ni menggunakan specialized tool kat situ. Dia tighten all the bolts sekali. So ni semua dah pasang. Oh tadi dia tak ketatkan. Dia pasang gitu je. Ni sekarang baru dia ketatkan betul-betul. Dan ini kedua macam dah nak habis, dan ni mungkin ada trim kat dalam-dalam tu, apa lagi nak pasang ke atau pemeriksaan sebelum kereta ni keluar. Jadi kilang kereta ni sekarang dah berubah daripada kilang kereta zaman dulu. Kilang kereta zaman dulu mungkin step dia lebih banyak disebabkan tak ada modules. Jadi sekarang disebabkan dah banyak guna modul. Some of the module very very big. Macam pintu tu lengkap satu modul, dashboard dah siap dah, kursi semua dah tak ada lagi anything else. So the number of step dalam the actual final assembly tu berkurangan lah. Jadi di sini membantu untuk mereka memastikan kualiti tu lebih terkawal. Kerana setiap modul tu dia ada pemeriksaan dia sendiri. Dan di sini kita tengok dia orang tengah buat just the final steps of the car being assembled, pasang wiper, rubber seals, rubber finishing, all the trim and final lah kat sini. Orang panggil trim and final lah, bila last ni orang panggil trim and final lah. Bila trim and final tu maksudnya pemeriksaan akhir lah, pasang-pasang stiker semua kat sini lah. Jadi dalam pemasangan kereta ni setiap step tu boleh mendatangkan kesilapan dan seni bergantung pada setiap syarikat lah, sama ada dia orang akan buat repair after final ke atau macam mana ke. Tapi apa pun setiap habis the final assembly gate tu dia akan masuk sini untuk testing lah. Macam ni probably doing some emission testing ke, engine testing ke, brake testing ke, ni semua dia lakukan semua kat sini sekali lah. Dia boleh buat macam-macam sekali, one step dekat sini. Check the power output, make sure engine is working properly, emission okay, check alignment, check lampu pun kena check make sure dia punya atas bawah tinggi rendah dia betul. Dan kemudian biasalah check hujan, check basah apa semua bagai. Semua lepas habis check baru kereta tu boleh kita keluarkan, hantarlah. Dan untuk kereta elektrik ni dia punya proses pemeriksaan tu bermula selalunya dengan bateri lah. Jadi bateri tu individual cell masuk ke dalam pack. Mungkin satu sel, each individual cell tak tahu, mungkin 3 volt ke 1,5 volt, kita tak tahu apa dia punya pakai Mungkin apa-apa bilangan volt yang ada dalam tu mungkin nak kena gandakan in series and in parallel untuk menghasilkan sistem yang dia gunakan lah. Sama ada 400 volt ke 800 volt ke, bateri 400 volt, charging 800 volt, I don't know macam mana dia orang buat. Tapi kira basically then pack tu semua bila dah masuk, individual cell masuk dalam pack tu, kena test setiap pack Mula-mula you test setiap sel, pastikan dia sihat, elok, boleh berfungsi, dan masuk dalam pack, individually test each pack pula. Kemudian first charge dia tengok macam mana, and discharge, and tengok ada apa-apa isu tidak, heating ke apa ke. Make sure all the connection, setiap bateri tu kena bersambung daripada segi litas bersiri ataupun litas selari. Make sure semua connection berjalan elok, dan make sure the battery management system boleh nampak setiap sel. Dan kemudian kereta ni akan diuji lah, masuk dalam tu dengan dia punya motor elektrik semua, dia akan uji begitu pula sama ada the whole system works or not. Dan kemudian akhir sekali ialah pemeriksaan body panel ni lah. Ini nak make sure semua panel tu tegak. Kalau tak tegak adalah cara dia nak betulkan. Kalau pintu tu dia ada orang yang boleh wrestling dengan pintu tu, dia memang physically akan twist the door sampai dia perfect So ini benda-benda yang berlaku dekat penghujung-penghujung lah. Dia orang periksa semua bagi make sure semua elok, cantik, bersih. Cat semua dia akan check masa ni lah. Akan ada orang yang mata cukup tajam dan periksa cat tu bagi elok, sama dia elok ataupun tidak. Okey, tu dia kilang BMW iX. Okey, sampai situ saja video kita kali ini. Kalau awak suka, terima kasih. Tekan butang like, kongsi dan kawan-kawan.
Kalau boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.